Kembali lagi dalam Ispunyo, kali ini dengan episod misteri kita, iaitu pengalaman ngeri masuk ke Hotel Labuan. Hotel Labuan itu dinamakan sebagai Hotel Labuan dan ianya sudah terbiar selama 30 tahun. Ini aku ceritakan sedikit pengalaman aku dengan kawan-kawan aku pergi ke Hotel Labuan mencari pasal. Time tu kita orang masih dalam usia muda begitulah, kira grup-grup yang sakai mencari benda yang mistik, tetapi benda tu terkena balik dengan diri kita orang. Sebenarnya kami masuk ke Hotel Labuan tu 2 kali. Pertama sekali kami pergi kepada ground floor dan first floor yang mempunyai kawasan shopping mall dan juga swimming pool. Lepas tu kedua kalinya kami pergi pula ke kawasan atasnya, bahagian bilik-bilik hotel. Sebenarnya video pernah aku record dulu, termasuklah bilik-bilik hotel waktu malam itu, tetapi footage itu tidak dapat di restore sampai sekarang, tidak tahu kenapa, dan aku tidak dapat untuk upload video tersebut. Itu pun aku pun tidak tahu kenapa. Aku cuba untuk upload tetapi badan aku rasa berat untuk upload. Jadi apa yang aku boleh buat ialah aku ceritakan sedikit pengalaman tersebut. Okey, pada mulanya kita orang masuk pada waktu malam. Masa yang pertama sekali kita orang masuk tu, kita orang cuba untuk discover ground floor dan juga first floor, apa yang menarik sangat tentang hotel tersebut. Hotel tersebut menjadi sedemikian rupa disebabkan kebakaran yang pernah berlaku dan kita tidak tahu siapakah yang pernah meninggal di situ, dan kita pun tidak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku pada hotel tersebut. Tetapi lebih baik kalau dirobohkan serta-merta untuk dijadikan development yang baru. Okey, pada mulanya kita orang masuk, suka hati kita orang untuk ambil gambar di situ. Dan kita orang discover bahagian bank void, discover bahagian swimming pool, banyak tempat lagi lah. Tetapi yang menjadi bahananya bila tempat itu dijadikan sarang pendadah, sarang penagih. Masuk tu pun untuk tengok bahagian ground floor, bahagian toilet. Okey, bahagian toilet tu pun agak scary juga, sebab tempat tu memang sangat gelap dan hanya berharapkan lampu daripada kamera dan juga handphone. Time tu kamera bukanlah secanggih sekarang ni, masih lagi menggunakan handycam, tetapi bolehlah untuk menangkap beberapa gambar yang ada. Dan juga time tu aku menggunakan DSLR. Pada keesokan harinya kita orang pergi lagi sekali untuk discover sampai ke peringkat atas pula. Okey, ini yang menjadi tanda tanya dan cerita sebenar. Pada mulanya masa stage 1 tu, kita orang pergi, kita orang buka pintu tu masih dibuka dan kita orang pun keluar macam biasa. Pintu tu kita orang tutup balik. Tetapi second time kita orang pergi, pintu yang kita orang buka tu, pintu tu ditutup. Tidak tahu siapa yang tutup, tapi nasib juga pintu tu tidak di lock dan kita orang boleh keluar balik. Okey, beberapa benda misteri pernah berlaku pada hotel ni baru-baru ni juga, di mana ada orang ternampak seorang wanita di tingkat atas sekali cuba untuk terjun ke bawah, dan disebabkan itu juga beliau memanggil bomba untuk masuk ke hotel tersebut untuk mencari wanita tersebut, tetapi tidak dijumpai. Itu salah satu benda misteri yang pernah berlaku di hotel tersebut. Semakin tinggi tempat kita orang naik, semakin sesak nafas dan ada perkara aneh berlaku, seperti kayu yang bergoyang tanpa sebarang bantuan angin. Itu satu benda. Satu lagi, bunyi seperti nafas yang tengah terdesak, bunyi seperti nafas orang minta tolong di sana. Semakin tinggi kita orang pergi, semakin kuat bunyi tersebut. Itu yang menyebabkan kita orang pun sendiri rasa sesak nafas bila naik ke atas dan ke atas. Sampailah peringkat ke atas tu pun kita orang dapat discover dia punya bilik-bilik, tetapi kita orang tidak pergi sampai ke atas sekali, sebab pernah diceritakan tingkat 12 ada satu bilik tu memang bilik yang sangat cantik dan tiada pernah orang masuk bilik tersebut, kecuali ada seorang kawan aku punya ayah ni, dia pernah pergi ke hotel tersebut dan dia sendiri pernah discover ada satu bilik yang sangat cantik, seperti tiada apa-apa yang pernah berlaku. Yang itu kita tidak tahu benda tu sampai sekarang. Tetapi selepas sahaja kita orang balik daripada hotel tersebut, tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, nama samaran dia Lisa. Okey, aku panggil Lisa lah kan. Nama samaran dia Lisa. Dia tiba-tiba message aku di Messenger. Dia cakap dengan aku, "Kamu kah yang masuk ke Hotel Labuan semalam?" Terus aku pun try lah untuk layan dia. Aku macam cakap, "Okey, ya, kami yang masuk." Lepas tu dia tanya balik, "Kamu yang masuk 2 kali kah pergi tempat tu?" Terus aku bagi tahulah dia,
Ya, aku masuk pergi tempat tu 2 kali. Time tu aku sudah rasa meremang bulu. Kenapa tiba-tiba dia boleh tahu pula, sedangkan yang tahu pergi tempat tu hanyalah kami-kami sekawan ni, Azizi, Ruzaini, Aizat, siapa lagi ya? Muas tak nak ambil tahu. Benda ni yang buat aku rasa macam berat badan apa semua tu kan. Sesak nafas pula lepas balik tu. Perempuan tu bagi tahulah kita orang, kamu tahu kah? Dia sedang memerhati kau. Dia sedang memerhati kamu masuk di situ. Dia bagi warning, kalau kamu masuk kali ketiga, memang dia akan ganggu kamu, dia akan kacau kamu. Lepas tu aku pun tanya, siapa dia tu? Kenapa, macam mana aku boleh kenal dia ni? Macam mana aku boleh kontak dia ni pula? Lepas tu Lisa ni pun bagi tahulah, dia ni merupakan seorang sixth sense. Dulu ceritanya dia pernah lalu di kawasan tersebut, di kawasan hotel tersebut, dan dia ternampak benda misteri itu. Lalu benda misteri itu pula memberitahu dia, menceritakan sebenar tentang diri dia. Okey, itu benda tu memang aku sangat susah untuk percaya. Yes, aku sangat tidak percaya dengan benda-benda gini, sebab kita tidak tahu lah kan, mungkin roh-roh yang sudah meninggal tu sudah, memanglah sudah kembali ke rahmatullah apa semua tu. Tapi roh orang bunuh diri tu bagaimana pula? Sama ada mereka tu jelmaan ataupun perkara yang sebenar, maksudnya roh yang tidak tenang, itu kita tidak tahu. Dia memberi isyarat kepada kami untuk memberitahu kalau boleh korang keluar sekarang dan jangan masuk. Lepas tu barulah perempuan ni ceritakan bagaimana yang diceritakan oleh benda tersebut. Agak kesian juga ceritanya, tapi aku nak bagi tahu benda tu betul ataupun tidak, wallahu alam. Aku sendiri pun tidak pasti, dan aku sendiri pun mencari kebenaran tersebut sehingga sekarang. Okay, ceritanya sebenarnya ramai orang yang beranggapan bahawa dia bunuh diri. Itu yang ramai orang bagi tahu. Dan kalau boleh dia minta tolong sangat-sangat bagi tahu family dia yang dia sebenarnya tidak membunuh diri. Itu pada ceritanya lah, pada dasarnya. So Lisa ni bagi tahulah kita orang, Lisa ni sendiri sudah 2 tahun mencari benda tu, cuba untuk mencari family pembunuh diri. Sebenarnya apa yang berlaku ialah ada seorang perempuan ni yang dianggap bunuh diri di kawasan tersebut, tetapi di kawasan tersebut yang jatuh ke kolam. Itu menurut teori orang ramai bahawa beliau jatuh ke kolam disebabkan beliau bunuh diri. Tetapi apa yang diceritakan oleh Lisa, sebenarnya beliau terjatuh, beliau ditolak selepas bergaduh dengan boyfriendnya, lalu beliau pun jatuh ke kolam tersebut. Kolam tu memang agak meremang bila datang kawasan tersebut, sebab masih lagi ada air dari situ, macam scary. Dia ingin bagi tahu orang ramai untuk clearkan kesalahfahaman tentang dirinya, supaya at least kalau bukan untuk orang lain tetapi untuk keluarganya, supaya keluarganya tahu bahawa dia bukan bunuh diri. Itu sahaja permintaan terakhirnya yang mungkin dia sangkut di dalam tu, wallahualam, kita tidak tahulah. Tapi selepas dari peristiwa itu, aku terus insaf masuk tempat-tempat mistik macam ni, tempat-tempat abandoned gini. Yalah, biasalah tempat-tempat yang terbiar gini, banyaklah penghuni-penghuni lain yang turut serta di dalam tempat itu. So pesanan terakhir aku di sini, sekiranya korang ingin masuk tempat misteri ini, lupakanlah niat kalau niat itu tidak betul. Maksudnya kalau niat untuk pergi untuk mencari benda-benda mistik, janganlah dibuat hal dengan benda-benda gaib ni. Once kita kena pada diri kita, bukan senang untuk kita keluarkan balik benda tu, menyusahkan. Dan ini merupakan pengajaran buat kita orang semualah, pengajaran untuk kita. Itu sahaja topik hari ini. Thank you for watching. Bye bye.